Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini di dalam bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, masih di dalam standard kandungan 1.1 fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, kita masuk di dalam standard pembelajaran 1.1.5 menerangkan maksud punca suatu persamaan kuadratik. 1.1.6 menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pengfaktoran. Okey, jadi cikgu minta untuk buka muka surat 19 buku teks dan rujuk contoh 6. Okey, jadi sebelum kita nak tengok contoh 6, kita tengok di bahagian sebelah kanan buku teks kamu, memori saya. Okey, punca suatu persamaan kuadratik ialah nilai X yang memuaskan persamaan tersebut. Okey, cikgu ada tunjuk sebelum ni, punca suatu persamaan kuadratik tu adalah satu nilai X yang apabila kita gantikan nombor tersebut di dalam X, akan menghasilkan jawapan kosong yang mana nilai kosong adalah sama dengan jawapan di sebelah kanan. Jadi, nilai X yang kita dapat itu akan menyebabkan persamaan ini sama di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Okey, jadi kita akan tentukan sama ada X sama dengan 1 merupakan punca persamaan kuadratik ataupun X sama dengan 2 merupakan punca persamaan kuadratik. Okey, caranya adalah kita tulis balik persamaan kuadratik tersebut. 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan 0. Dan kita ambil nilai x yang diberikan. Okey, kita gantikan nilai x yang pertama iaitu x sama dengan 1 ke dalam persamaan. Okey, jadi kita gantikan nilai x dengan 1. Okey, jadi kita akan dapat 2 darab 1, 2, 7 darab 1, 7 dan 3. Dan apabila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 2 tolak 7 negatif 5, negatif 5 tambah 3 kita akan dapat negatif 2. Jadi negatif 2 tidak sama dengan kosong. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan tak sama. Jadi negatif 2 bukan, jawapan dekat sini X sama dengan 1 bukan punca bagi persamaan seperti yang di atas. Kiri dan kanan tak sama. So kita buat bagi nilai X sama dengan X sama dengan 3. Baik. Okey, sekarang kita nak cari sama ada nilai X sama dengan 3 merupakan punca kepada persamaan kuadratik DA. Okey, kita akan tulis kembali kuadratik yang diberikan dan kita akan gantikan X dengan 3. Okey, X sama dengan 3 dan X di sini juga kita ganti dengan 3. Okey, 2 darab dengan 3 darab 2, 9. 2 darab 9, 18. 7 darab 3, 21. Tambah 3. Okey, cikgu nak buat sama-sama dengan cikgu. Okey, jadi kita akan dapat jawapan, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan kosong. Jadi nilai di kiri dan kanan adalah sama. Okey, maka kita katakan di sini X sama dengan 3 ialah punca bagi persamaan 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan
kosong. Boleh? Okey, kita akan cuba dengan soalan B. Okey, soalan B dia bagi nilai X sama dengan 1 dan X sama dengan 1/3. Kita cuba dengan X sama dengan 1. Okey, tulis balik persamaan kuadratik yang diberikan. Okey, dan kita akan ganti nilai X dengan 1. Sorry, kenapa cikgu letak 3 ni? Okey. Jadi, bila kita dapat macam ni, okay, kita akan gantikan masuk nilai nombor 1 dan kita akan semak sama ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan dia sama ataupun tidak. Okey, 3 darab 1 kuasa 2, 3. 7 darab 1, 7. Kemudian kita dapat 5. Okey, dan bila kita ganti 3 tolak 7, negatif 4. Negatif 4 tambah 1, kita akan dapat 1. Okey, jadi sorry cikgu letak kosong di belakang. Okey. Jadi bila kita tengok kiri dan kanan tak sama. Bila tak sama, kita akan katakan nilai X sama dengan 1 ni bukan punca bagi persamaan 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 5 sama dengan 3. Okey, so kalau kiri dan kanan tak sama, dia bukan punca. Okey, jadi kita buat untuk x sama dengan 1/3. Okey, 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 5 sama dengan 3. Tetapi x kita akan digantikan dengan 1/3. Okey, 3, 1/3 kuasa 2 tolak 7. 1/3 kuasa 2 tambah 5 sama dengan 3. Okey, jadi kita akan kira. Okey, so di sini kita akan dapat 1/9. 3 darab 1/9 kita akan dapat 1/3. Tolak, ni pun sama, 1/9. Oh sorry, sini tak ada kuasa 2. Okey. Jadi kita darab guna kalkulator je tau. Kalau awak tak boleh darab biasa, awak darab guna kalkulator. Okey, ambil tekan kalkulator negatif 7 darab 1/3. Awak akan dapat jawapan dia. Okey, so kamu akan dapat di sini 7/3. Pastikan dia dalam tak wajar lah, nak mudah. Okey, kemudian kita akan dapat di belakang ni tambah 5. Okey, so bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan di sini adalah 3. Okey, cuba tengok kiri dan kanan. Oh, kiri 3, kanan pun 3. Jadi kita rujuk balik dalam kurungan kita ni. Oh, rupanya 1/3 adalah punca bagi persamaan 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 5 sama dengan 3. Okey, so step dia ingat, ganti masuk nilai X ke dalam persamaan. Tengok di sebelah kiri dan kanan, adakah sama? Kalau sama dia punca, kalau tak sama dia bukan punca. Okey, jadi di sini kita tengok. Okey, so dia minta awak tekan 2. Untuk kita masukkan persamaan ni lah. 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan 0 lah. Okey, kita nak masukkan 2x kuasa 2. So, tekan 2. Okey, untuk kita buat x, kita ambil alfa. Okey, alfa ni yang warna merah ni. Okey, maksudnya bila kita tekan alfa, maksudnya kita sedang tekan apa-apa yang berwarna merah kat sini. Jadi, kita cari x di mana. Okey, x ada dekat sini. Okey. Kemudian, kita ambil, okey, sebab kita dah settle dah buat x, kita ambil, nampak x kuasa 2 untuk kita buat kuasa 2. So, kita buat kuasa 2. Okey, 2x kuasa 2. Okey, kemudian lambang tolak. Tolak. Okey, 7. Tulis balik 7. Okey, x. Macam mana nak tulis x? Nampak? X ni warna merah. Jadi, ambil alfa. Dan ni. Okey. Tambah 3. Okey, kita dah tulis persamaan ni di dalam kalkulator. Okey. So, kemudian kita dah dapat ni, kita tekan calculate. Sini, calculate.
Okey, so tekan calculate. So dia tanya berapa nilai X yang nak dimasukkan di dalam persamaan ni. Okey, jadi kita nak gantikan nilai X dengan 1. Okey, so dia akan tanya macam ni lah, X sama dengan berapa. Okey, ada kosong bawah dia kan. Okey, so kita nak gantikan dengan 1, so kita tulis tekan 1. Tekan sama dengan. Okey, so bila awak gantikan X dengan 1, awak akan dapat jawapan awak negatif 2. Jadi kita semak, adakah negatif 2 sama dengan jawapan persamaan? Tak sama. Jadi X sama dengan 1 ni bukan puncak. Okey, cikgu tunjuk untuk nilai ni persamaan sebelah ni pula nah. Persamaan sebelah ni. Okey, so kita delete. Okey. 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 5 nah. Okey, kita tulis 3. Okey, nak tulis x. X dalam color merah, alpha. Okey, x. Kemudian kuasa 2 kan dia di sini. Tolak 7. Okey, x warna merah, alpha. X. Okey, kemudian tambah 5. Okey, tekan calculate untuk ganti masuk. Okey, so dia tanya X sama dengan berapa? Katalah kita nak check ni. X sama dengan 1/3 ni. Kalau ganti masuk jadi berapa? So, kita tekan 1/3. Okey, tekan sama dengan. So, dapat jawapan. Oh, bila ganti X sama dengan 1/3, jawapan dia 3. Okey, cuba tengok di jawapan, persamaan kita sama. Maka kita kata X sama dengan 1/3 adalah punca bagi persamaan ini. Okey? Okey. So, kita tengok contoh 7. Okey, tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Okey, so untuk kaedah pemfaktoran kita ada dalam muka surat. Okey, 21. Okey, so cikgu ajak kat kamu secara pantas terus nah. Okey, so untuk ini kita akan gunakan kalkulator juga. Okey, jadi cara dia adalah kita akan gunakan equation. Okey, equation di dalam ni. Okey, so bila kita check tengok dekat sini, tengok persamaan ni adakah dia dalam bentuk ataupun tidak. Okey, contohnya dekat sini, dia dah dalam bentuk dah untuk A ni. Okey, bentuk tu macam mana? Bentuk adalah persamaan tu bernilai positif di depan dia. Okey, depan dia positif. Dan dia punya kedudukan X dia ni, okey, pemboleh ubah dia, kuasa 2 di depan, kuasa 1 di tengah dan number di belakang. Okey, dan di belakang dia sama dengan kosong. Itu adalah bentuk Jadi kalau kita tengok kat sini, dia memang dah bentuk dah ni. Okey, jadi kita tak perlu ubah apa-apa. Bila dia dah dalam bentuk kita akan masukkan di dalam kalkulator terus untuk cari dia punya punca. Okey, so awak tekan dulu mod. Okey, so dekat sini akan naik macam ni kalau awak pakai Casio yang baru. Kalau Casio yang lama, awak kena tekan mod 3 kali. Okey, mod. Okey, saya cikgu try tengok. Dekat sini ada Casio yang lama lah. Okey, tak ada. Okey, so kalau awak pakai yang lama, awak kena tekan mod selama 3 kali. Sampailah dia keluar EQN. Okey, jadi awak pilih EQN. Okey, macam ni bila kita tekan mod, kita boleh terus pilih EQN. Okey, 5. So, cikgu tekan 5 terus. Okey, bila awak tekan EQN awak, dia akan keluar unknown. Dia tanya unknown. Okey, kalau dia tanya unknown kat kamu tekan anak panah yang dekat sebelah kanan ni. Okey, next. Okey, unknown next. Okey, lepas tu dia akan keluar degree. Degree tu awak tekan 2. Degree tekan 2. Okey, kalau awak confuse, awak boleh tengok di dalam buku teks di sebelah kanan. Dia dah tunjuk step by step. Dan kalau confuse lagi, boleh PM cikgu untuk cikgu tunjuk secara sekali lagi cikgu buat video untuk hantar pada kamu lah, untuk version lama punya kalkulator. Okey, jadi untuk version baru ni, awak pilih yang nombor 3. Kenapa nombor 3? Sebab kita di dalam kuadratik. Okey, kuasa 2, kuasa tertinggi. Okey, jadi kita akan pilih nombor 3. Dia akan terus A, B dan C. Okey, ingat tak dulu A kita apa, B apa, C apa? A kita adalah perkali untuk kuasa 2. B adalah perkali untuk kuasa 1.
Okey, C adalah pemalar di hujung nombor bulat. Okey, so A kat sini, okey, di sebelah kuasa 2, A adalah 1. Okey. B kita adalah berkali di sebelah X. Okey, B, tengok ni, kita kena ambil dia punya tanda di sebelah nah. So, B kita negatif 5. Okey, dan C kita adalah nombor bulat di belakang ni, pastikan ambil tanda sekali, positif 6. Okey. Jadi, kalkulator akan terus tulis kita punya punca. Okey. Jadi, bila kita nak buat faktor, okey, kita dah dapat punca dia tadi. Okey, sekejap ya, cikgu tunjuk. Okey, X dia adalah, yang pertama punca dia 3. Okey. Kemudian, kita tekan sama dengan yang kedua punca dia 2. Jadi, ada 2 punca kat sini. Okey. Satu dia 3. Satu lagi punca dia 2. Jadi, ada 2 lah. 3 dan 2. Okey, jadi bila kita dapat jawapan ni, kita tulis lah. Okey. So, kat sini, tulis kat bawah. Awak tinggalkan satu baris. X sama dengan 3. X sama dengan 2. Ini jawapan dia. Okay, ini jawapan dia. Tapi awak kena patah balik untuk buat jalan kira. Patah balik untuk buat jalan kira. Okey, untuk buat jalan kira, ingat dah yang ni di barisan yang bawah sekali. Okey, awak buat kurungan, 2 kurungan, wajib ada sama dengan kosong. Ingat, buat 2 kurungan, wajib sama dengan kosong. Buat sama-sama dengan cikgu ni lah. Okey, untuk ganti masuk di dalam persamaan, di dalam kurungan ni, okey, nampak X sama dengan 3 ni positif kan? Bila dia masuk dalam ni, dia akan berubah menjadi negatif. X ni tulis balik. Sama dengan jangan bubuh. Okey, terbalikkan tanda ni. Positif, sini akan jadi negatif. Ingatlah, sama dengan jangan bubuh. Okey, macam ni, positif juga kan? X tulis balik. Okey, sama dengan jangan tulis. Positif, masuk sini jadi terbalik. Okey, ingat. Jawapan dari kalkulator baris akhir. Okey. Okey. Dan di baris atas ni adalah jalan kira. Okey, X tulis balik, jawapan positif, di dalam kurungan jadi negatif. X tulis balik, jawapan positif dalam kurungan jadi negatif. Dia terbalik. Okey, kita cuba buat soalan yang seterusnya. Okey. Okey, kita pergi soalan B. Okey, so kita tekan kalkulator. Okay, kita buat yang baru lah. Okay, jadi kita clear. Okay. So, kita masukkan persamaan yang baru. Okay. Di mana nilai A kita kat sini. Okay, sebelum tu kita kena tengok. Okay. Kalau tengok kat sini, adakah dia di dalam bentuk am? Okay. Kuasa 2 duduk depan betul. Kuasa 1 duduk tengah betul. Hujung dia tak sama dengan kosong. Okey, bila bukan dalam bentuk am, awak kena jadikan dia dalam bentuk am terlebih dahulu. Okey, cikgu tutup kalkulator ni dulu. Okey, untuk jadikan dia dalam bentuk am, apa yang perlu awak buat adalah awak kena ikut step by step yang cikgu ajak untuk buat persamaan kuadratik sebelum ni. Okey, yang pertama, semak ada kurungan atau pecahan. Kalau ada, kita kena hilangkan. Kurungan kena darab, pecahan kita kena darab dengan nombor yang bawah dia. Okey, so kalau kita tengok kat sini, okey, dia ada pecahan. So, awak kena selesaikan dulu pecahan ni sekali. Okey, so kita tulis, cikgu tulis balik lah persamaan dia. X kuasa 2 tambah 7 per 2X sama dengan 2. Okey, hilangkan pecahan. Cara nak hilangkan pecahan adalah kita darab semua dengan apa yang ada di bawah. Kalau bawah ni 4, semua ni akan darab dengan 4. Kalau bawah ni 3, semua darab dengan 3. Tapi ni darab 2, so semua akan darab dengan 2. Okey, so cikgu darabkan dengan 2. Dulu, X kuasa 2 ni cikgu darab dengan 2 dulu. Tambah. Okey, 7 per 2X pun cikgu darabkan dengan 2. Sama dengan 2 pun cikgu darab dengan 2. Okey, cuba tengok. Semua cikgu darab dengan 2. Okay, tujuan dia adalah supaya kita boleh potong 2 ni. Okey, jadi kita selesaikan ni dulu.
Sebab dah ada kurungan kan. Kena kembangkan. So, kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 7x sama dengan 4. Okey, so kat sini masalah kita yang pertama selesai. Okey, so yang kedua. Bawa semua ke kiri. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini ada satu sahaja yang melepasi sama dengan. Jadi kita kena bawa 4 ni ke kiri. Okey, jadi ini tulis balik. Ini pun tulis balik. Sebab dia tidak berpindah tempat. 4 ni yang akan berubah tanda sebab dia menyeberangi sama dengan. So, sini positif. Dia pindah pergi kiri, dia akan jadi negatif. Okey, so sampai kat sini, kita semak lah. Ada berulang tak? X kuasa 2 tak ada berulang. X pun tak ada berulang. Okey, number pun tak ada berulang. Jadi, kita dah berjaya membentuk satu persamaan kuadratik dalam bentuk am. Dalam bentuk am baru kita boleh guna kalkulator. Okey, so kita ambil kalkulator kita. Okey, jadi kita ambil nilai A iaitu 2. Okey, persamaan kuadratik mesti positif lah. Kalau negatif kita kena ubah jadi positif. Macam ni depan dia positif tak ada masalah dah. Okey, 2. B dia di sini 7. Dan C dia kita dapat, tanda dia nampak ni negatif 4. Okey, jadi kita akan dapat punca dia. Okey, ingat punca dia kita letak di mana? Punca dia kita letak di bawah sekali. Okey, pastikan tinggalkan satu ruangan kosong untuk jalan kira. Okey, punca dia daripada kalkulator X1 sama dengan 1/2. Jawapan X yang kedua kita dapat negatif 4. Okey, so setakat ni dapat jawab markah berapa baru dapat 1 tau kat sini. Okey, so kita masuk dalam kurungan. Okey, buat kurungan di bahagian atas. Ingatlah jawapan akhir mesti di bawah sekali, jawapan daripada kalkulator, dan tinggalkan satu ruang kosong untuk jalan kira. Okey, dan satu lagi pastikan di belakang awak ada sama dengan kosong. Tak ada sama dengan kosong ni, hilang markah semua. Okey, jadi ni untuk ganti masuk di dalam. Okey, tadi senang kan? Macam yang ni senang nak masuk. X ni kita boleh tulis balik. Yang ni negatif, boleh masuk tambah 4. Yang ni, cikgu cuba buat jawapan. Okey, boleh tak cikgu kalau buat macam ni? Tadi cikgu kata X tulis balik. Yang ni positif, dia masuk jadi negatif. Yang ni negatif masuk jadi positif. Salah tau. Okey, salah. Okey, cara nak masuk dia, kalau ada pecahan, dia tak sama macam nombor biasa. Okey, kalau pecahan ni, untuk ni saja. Okey, untuk ni saja. Untuk yang ni betul dah ni. Okey, yang ni saja salah cara dia. Okey, so cara dia adalah, okey, kita ambil ni, tulis balik X sama dengan 1/2. Kita jadikan belakang ni kosong. Okey, cara dia adalah, okey, kalau 2 ni duduk bawah, okey, dia nak main sini, dia akan jadi darab. So, dia jadi 2X sama dengan 1. Okey, nampak? So, cikgu kata belakang ni jadi kosong. Sini positif, kita pindah pergi sana, 2X tolak 1. Okey, jadi bila dah sama dengan kosong kat belakang ni, inilah yang akan kita masukkan di dalam kurungan. Okey, ingat yang ni naik atas, 2 ni jadi 2X. 1 ni kita tengok nilai dia positif ke negatif. Okey, kalau positif, dia jadi negatif. Okey. Okey, kita buat soalan yang seterusnya. Okey. Yang ni lagi lah. Complicated. Okey. So, kalau untuk yang ni. Okey. Cikgu kata kita semak tengok. Ada kurungan? Tak ada. Ada pecahan? Ada. Allah, pecahan dia pula. No. Kata darab dengan hak bawah ni cikgu. Ni ada dua-dua ni macam mana? Okey. Nak hilangkan kalau macam ni awak kena darab silang. Okey. Darab silang.
X per 2 sama dengan 5X tolak 24 per X tolak 4. Darat silang. Darat silang maksud dia yang bawah ni kita darat naik atas. Yang bawah ni kita darat naik atas. Okey, jadi kita bawa ni dulu. Pergi ke sebelah sana. Okey, darat. Darat. Sebab dia daripada bahagi kan. Di sini kita darat X. X tolak 4. Okey, settle dah ni. Pak. Dia ni darat pergi naik atas belah ni. Okey, jadi 2. 5X tolak 24. Okey, settle. Ni darat naik atas belah ni. Ni darat naik atas belah ni. Okey, jadi bila kita dapat macam ni, kita berjumpa dengan masalah yang kedua. Iaitu kurungan. Okey, jadi bila ada kurungan, kita kena darat masuk untuk hilangkan kurungan. Okey, kita darat masuk. X kuasa 2. Darat masuk. Okey, positif darat negatif, negatif. Nombor sini 1 darat 4, 4. X darat X, X. Sama dengan, okey, 2 pula nak darat masuk ni. Nombor positif, darat positif, positif. Nombor darat nombor, 2 darat 5, 10. Dan berkali. Okey, sini tak ada, darat X, X. Darat pula dengan belakang. 2 darat 24, 48. Okey, cikgu lupa ni. Positif darat negatif, negatif. Okey. Jadi bila kita dapat jawapan macam ni, kita semak tengok. Okey, bila kita semak tengok kat sini. Okey. Kalau kita semak tengok, dah tak ada kurungan, dah tak ada pecahan. Okey. Okey, jadi bila kita dah dapat macam ni, okey, kita akan bawa step ketiga lah. Bawa semua ke kiri. Okey, jadi kita akan bawa semua ke kiri. Okey, yang ni kita tulis balik lah. Sekejap cikgu ubah ni sikit lah. Okey, sama dengan ni mesti kena duduk sebaris tau. Mesti kena duduk sebaris sama dengan ni. X kuasa 2 tolak 4X. Okey, yang ni cikgu tulis balik. Sebab dia tidak berpindah rumah. Dia masih duduk tang ni. Okey, yang kena bawa ke kiri 2 ni. 2 orang ni. Okey, yang bawa ke kiri ni lah yang akan bertukar tanda. Okey, 10X. Okey, sini positif. Dia main sebelah kiri dia jadi negatif. Negatif 48. Di sebelah sini dia negatif. So, bila dia pindah sebelah kiri dia jadi positif 48. Okey, so bila macam ni kita susun dulu. Susun ikut dia punya kuasa. Okey, so kuasa 2 duduk depan dah. Kuasa 1 duduk tengah dah. Dan number duduk belakang elok dah. Okey, kalau tersusun macam ni dah tak gaduh susun dah. Okey, so seterusnya kita akan pemudahkan apa yang muncul 2 kali. Okey, so tadi cikgu tulis step by step. 1, kalau ada kurungan dan pecahan. Okey, kita hilangkan. Okey, kemudian kita bawa ke kiri. Yang ketiga, kita susun. Ikut susunan X kuasa 2, X dekat tengah, okey, number dekat belakang ni lah. Cikgu letak number. Okey, which is bila kita susun, okey, dia akan membentuk perkali yang duduk bersama-sama. Pemboleh ubah yang duduk bersama-sama. Nampak? Kuasa 1 duduk dengan kuasa 1. Okey, lepas kita susun, kita akan permudahkan. Okey, which is kalau ada X kuasa 2 muncul 2 kali, kita kena permudahkan. Okey, so X kuasa 2 muncul 2 kali tak? Tak. Okey, so tak ada apa, kita kena turun bawah je lah. Sebab dia tak muncul 2 kali. Tak ada permudahkan. Okey, kuasa 1 ni yang muncul 2 kali. Bila muncul 2 kali ni yang masalah lah. Okey, jadi bila muncul 2 kali awak kena pemudahkan. Macam mana cikgu, saya tak pandai lah. Tak pandai awak ambil kalkulator. Okey, so nampak tak ni? X dengan X. Yang ni kita nak selesai lah. Sebab dia muncul 2 kali. So ambil kalkulator, awak tekan negatif 4 tolak 10. Awak selesaikan number ni saja. Negatif 4 tolak 10. Okey, hutang 4, hutang lagi 10. Jadi kita hutang 14. X nak buat apa cikgu? X tulis balik saja. Okey, sebab kita dalam operasi tambah tolak. X ni tak berubah. Once awak dah selesaikan atau pemudahkan 2 ni, awak potong. Okey, dan 48 ni muncul sekali saja, kita tulis balik bawah.
Okey, nampak dah pemudahkan dah. Kuasa 2 duduk 1 sekali, kuasa 1 sekali, nombor sekali. Jadi kita dah sampai ke bentuk arm. Okey, sampai ke bentuk arm, apa yang kita akan buat anak-anak? Bila kita sampai dekat bentuk arm, kita akan ambil kalkulator. Okey, so ambil kalkulator. Okey. Okey, so cikgu clearkan balik. Okey, so macam biasa lah tadi cikgu nak ulang balik, cikgu ulang balik. Okey, mod. Okey, EQN. Ambil yang kuasa 2 ni. Okey, so A kita kat sini adalah 1. B kita adalah negatif 14. Dan C kita adalah 48. Okey, jadi kita akan dapat dia punya punca. Ingat punca di mana sayang? Ini untuk 4 ihsan lah. Okey, punca kat mana? Okey, punca tulis bawah sekali. Tinggalkan satu baris. X sama dengan 8. X sama dengan, satu lagi jawapan. Sekejap. 6. Okey, X sama dengan 6. Alright, so bila kita dapat jawapan, apa yang patut kita buat? Okey, kita masukkan dalam 2 kurungan sama dengan 0. Okey, macam ni ada pecahan tak? Tak ada pecahan. Alhamdulillah. Positif, negatif. Ingat, jangan letak sama dengan dalam ni. Sama dengan tak boleh muncul 2 kali di dalam sebaris. Okey, dah ada sama dengan kat sini. Jangan bubuh sama dengan dalam kurungan. Dan ingat, pastikan ada sama dengan 0 belakang ni. Tidak sia-sia tekan kalkulator. Okey, positif, negatif. Okey, dapat jawapan. Okey. Okey, soalan D. Okey, so soalan D tak ada pecahan, dia cuma ada kurungan saja. So, mari kita selesaikan kurungan. Okey, so kurungan yang pertama. Okey, kat sini bila dapat macam ni, ingat tak macam mana cikgu ajar dalam kelas kita hari tu? Okey, so cikgu tulis balik di sini nah. Y tambah 2. Y tambah 1 sama dengan 2. Y tambah 11. Okey, kita darab masuk. Okey, Y darab Y. Kita akan ambil yang depan ni dulu. Depan ni kita akan darab dengan jiran sebelah. Kita takkan darab dalam kurungan yang sama. So, yang depan jarak dengan jiran sebelah. Okey, mula-mula dia pergi dekat orang depan rumah dia dululah. Okey, Y darab Y. Positif darab positif, positif. Okey, number 1 darab 1, 1. Y darab Y. Y kuasa 2. Okey, Y ni akan pi darab dengan orang belakang pula. Okey, positif darab positif, positif. Okey, 1 darab 1, 1. 1 kita tak tulis lah. Y tak ada darab dengan apa? Y. Okey, selesai dah cerita Y ni. Okey, kita nak selesaikan yang 2 ni pula. 2 ni pun sama, dia darab dengan jiran sebelah dia. Okey, mula darab dengan kawan depan dia dulu. Positif darab positif, positif. 2 darab 1, 2. Tak ada apa, darab Y, Y. Dan dia akan darab dengan jiran belakang. Positif darab positif. Buat dengan cikgu tau. Kalau tak buat, awak drag balik belakang, mula balik buat dengan cikgu. Tak buat sama-sama dengan cikgu, lagi tak reti. Okey. Number 2 darab 1, 2. Okey, tak ada pun boleh ubah. Okey, selesai kat sini. Selesai. Kita dah buka kurungan dia dah. Okey, sama dengan, yang ni tak complicated. Darab masuk je kan? Positif darab positif, positif. 2 darab 1, 2. Okey, tak ada apa, darab Y, Y. Positif, darab masuk lagi. Positif darab positif, positif. 2 darab 11, 22. Okey, tengok okey, dah tak ada kurungan, tak ada pecahan. Alhamdulillah. Okey, so kita pergi kepada step yang seterusnya. Bawa semua ke kiri. Okey, jom kita bawa Y kuasa 2. Cikgu turunkan dia. Yang duduk belah kiri semua kita bawa turun. Bila bawa turun, potong. Okey. Ni bila bawa turun, dia potong. Okey. Dia ni nak bawa pergi kiri. Positif. Negatif. Okey. Positif, negatif. Dah tak sebaris pula. Tak apalah.
Okey, seterusnya kita susun. Okey, kuasa 2 duduk depan, sorang-sorang dia. Kuasa 1 banyak nampak. Okey, kuasa 1 ni banyak. Okey, jadi kita susun lah. Cikgu susun. Tambah Y. Tambah 2Y. Okey. Tolak 2Y. Okey, sebab Y ni ada 3. Semua Y duduk tengah. Okey, nampak tak kalau cikgu buat turun dia, cikgu buat turun dengan tanda sekali, okey? Buat turun dengan tanda. Positif, cikgu tulis positif. Negatif, cikgu tulis negatif. Dan akhirnya number. Nampak cikgu buat turun 2 ni. Cikgu buat turun dengan tanda dia tahu. Okey, ni pun sama. Okey. So, lepas kita dah susun, kita permudahkan. Okey, so Y kuasa 2 ni dia duduk sorang-sorang dia. So, kita tak payah dah permudahkan dengan siapa-siapa. Okey, Y ni nampak. Ingat tak cikgu kata cikgu kalau saya tak reti macam mana. Okey, ambil number dia. Ni 1 tau. Tekan kalkulator. Positif 1. Biar nampak macam bodoh. Tekan P lah. Jadi jawapan betul. Tambah 1. Tambah 2. Tolak 2. Tekan kalkulator dapat berapa? Awak akan dapat jawapan dia 1. Okey, jadi 1 kita tak tulis. Kita cuma tulis dia punya pemboleh ubah. Okey. Positif 1Y. 1 tak tulis. Y saja tulis. Cikgu kenapa tulis Y? Sebab tambah dan tolak. Kita kena tulis je Y. Y ni tak jadi apa. Dia jadi Y saja. Okey, selesai. Kita dah pemudahkan. Okey, number ambil kalkulator. Biar salah orang kata tak reti, orang kata bodoh. Biar janji jawapan kita betul. Okey, positif 2 tolak 22. So, dia akan dapat negatif 20. Okey, sama dengan kosong. Kalau nampak macam tak cantik sama dengan duk tani kan padam. Bagi duit elok-elok. Okey, bagi duit elok-elok. Y kuasa 2 tambah Y tolak 20. Cantik dah. Okey, sampai kita cek betul ke bentuk arm. Kuasa 2 duduk depan, kuasa 1 duduk tengah, number di belakang dan sama dengan kosong. Okey, pastikan ada sama dengan kosong ni. Okey, betul dah. Kita akan start ambil kalkulator. Okey. So, kalkulator. Alright. So, macam biasa cikgu ajak lain mula balik nah. Mod. Okey, EQN. EQN ni equation. Okey, ambil kuasa yang 3 ni. Okey, A kita 1. B kita 1. C kita, nampak ni negatif. Okey, negatif 20. Alright, kita dah ada jawapan. Okey. X sama dengan negatif 20. Satu lagi. X sama dengan 4. Okey, so lepas tu buat apa? Pastikan ada satu lorong kat atas untuk kita buat kurungan. Okey, nampak ni negatif. Jangan tulis sama dengan X negatif positif. Positif X negatif. Okey, pastikan di belakang ada sama dengan kosong. Okey? Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.